Inna arsalnaka syahidan. Ya Muhammad, ayat kau, inna arsalna, sesungguhnya kami utusmu sebagai syahid. Aku lantikmu ya Muhammad sebagai rasul. Tujuan apa? Syahidan, jadi saksi. Akhirat lo mu akan jadi saksi depan agama. Jok daripada zaman tu ada pas kiamat sebanyak mana orang mati hidup balik, dia aku minta menjadi saksi. Ya Allah, aku saksi bahawa aku telah menyampaikan. Hal ballagtu ala qad ballag, aku telah sampai sebanyak mana hak musuh aku royak, suruh aku beritahu, aku royak berlaku, aku beritahu berlaku. Jadi kalau mu jadi saksi, mana orang lain berani lawan? Kerana mu bukan sebagai orang hak aku lantik. Wa mubasyiran, dan mu juga dikirim untuk bawa berita baik. Berita baik mana? Kalau mu tu aku gini-gini, hak ibadah, hak akidah, hak ekonomi, hak apa, maka mu akan diberi hadiah syurga. Sebut kata syurga ni kemuncak segala kesukaan. Gapo benda atas muka dunia hak kita nak bini comel, nak harta banyak, nak umur panjang, nak sihat, nak apa, semua ada berlaku dalam syurga. Comel tak comel perempuan syurga ni. Aku nak kata apa? Kamu nak kata kita sini comel, nak beli comel pergi kedai gapo tayang putih ke gapo. Pergi gosok kulit, pergi ganyung dengan sabun, masuk kuala air, muka ni tubik-tubik petula ya. Comel mentah, apa kena tai kena ujian balik udah mentah. Tapi ya, perempuan syurga tak rajin apa-apa yang anak darah semua. Anak darah semua. Lah ni kita nak kahwin cari anak darah. Bujian-bujian tak sih nak darah. Akhirat kelak urban atraban. Ashabnya urban atraban. Urban kita panggil urban maknanya darah lah. Atraban maknanya sepasang molek. Kadang-kadang kita tak dunia ni kahwin beza banyak kita dengan dia. Umur dari segi umur. Tak seronok. Akhirat atraban, sepasang, cukup saya nak kata bukan apa dah. Ini gambaran kecil hak sekadar mau ingat apa nama ni, apa ni tak ingat dalam surah tabat hal atan insan hin dalakum syai' maskan, banyak sifat-sifat ahli syurga dia panggil hur ain. Hur ain kita panggil bidadari. Telah air nampak bayar maksud apa? Nampak bayar terlalu amat comel, nampak bayar. Nak ayat gua nambuk tak ketiga, nak ayat comel-comel. Tapi itulah sebab tu yang baca dalam kitab-kitab hadis yang ditulis, kitab-kitab mau'izah ditulis oleh alim ulama kita, buaya habis segala sifat-sifat bidadari dan segala sifat. Makan tak ada peluh, tak ada beruk, kucing beruk tak ada. Kucing beruk tak ada. Dia makan itu lebih ikut peluh ke berapa. Melalui subhanallah, melalui berapa tu lebih. Makan, minum tak reti kenyang, tak reti mabuk, tak reti berapa. Inilah kemuncak kesenangan atas dunia tak ada. Tak ada dah syurga. Kadang-kadang kita makan barang sedap. Sate kau sedap, apa yang sedap-sedap nyamuk tak tahu juga. Kau sedap-sedap makan sekarang kenyang. Tak makan lagi tapi kenyang. Akhirat kalau tak ada, tak ada. Adanya Ini benda lagu ni tu riwayat Al-Quran. Bapa tak mahu. Sebab tu ini mubasyiran. Kerjamu bawa berita baik kalau orang turutmu, wa nadhiran, dan berita buruk orang lawan. Orang lawan Nabi ni, akidah kau lawan, ekonomi kau lawan, ibadat kau lawan, apa saja kau lawan, ujung jatuhnya nadhir. Duka ceritakan dalam kubur kita baca pagi tadi, pagi Jumaat hari ni orang baca surah Sajdah, surah Sajdah, Al-Quran dia panggil apa namanya, walau kalau orang tu dapat tengok tak apa ayat tu walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan muqin. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan muqin. Dalam ayat tu ayat Muhammad, kalau mu boleh tengok lah ni selagi ketika mana orang-orang jahat lawan aku atas muka dunia ni, dia sampai depan aku akhirat kelak, duduk dalam keadaan nakisu, moyong, duduk hak jahat-jahat atas dia tak aja moyong, pengok semua, suka sepenuh mulut, tidur sepenuh mata, kecek tak talan. Akhirat kalau orang ni juga moyong,
Bawa mabuk laut kita panggil. Belah-belah moyok tu, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ni bawa aku tengok sendiri syurga aku. Wa sami'na, hari ni bawa aku dengar sendiri suara hilal, suka hilal syurga. Teriak tangis orang aku. Farja'na na'mal salih. Tuhan, tolonglah tak balik semula aku ke dunia. Aku sanggup nak buat amal soleh. Inna muqinun. Hari ni bawa aku yakin. Ini satu daripada ayat Quran yang menerang pada kita keadaan besok. Waktu orang bangun daripada kubur, terpaksa depan dengan Tuhan, minta nak atas balik semula ke Kelantan, nak atas balik ke Malaysia, nak atas balik semula ke Mekah, apa semua sekali. Kalau mau atas balik, aku janji aku nak buat amal soleh. Kecek cara soleh, ekonomi cara soleh, maya cara soleh, rumah tangga cara soleh, pitimah cara soleh, politik cara soleh, makah cara soleh, menteri besar cara soleh, dalam menteri cara soleh. Aku janji dengan mu kalau mu atas balik. Tuhan kata kan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi mutazakkar. Omong aku beri kamu sama panjang kau duduk syurga. Duduk syurga saya mus kapung duduk syurga tu omong sama panjang. Mus 50 tahun dia 10 tahun juga. Pala besar serupa dengan dia. Otak sama besar apa yang mesti aku dia masuk syurga. Bodoh mu aku tu bukan wali mu ikut suruh aku buat belaka dah. Aku ni Tuhan. Ni Tuhan royak ada awal-awal dalam Quran supaya kita terjebak tak terperangkap akhirat. Ini yang menyebab kita kena baca Quran, kena kursus Quran, kena mengajar Quran, kena syarah Quran, kena bersurah dengan Quran. Itu dia. Litu'minu billah rasul. Aku kirim mu ke dunia ni litu'minu billah. Supaya mu semua manusia beriman Allah dan Rasul. Beriman. Kita lah ni berislam saja. Orang Melayu baik, orang Arab baik, keseluruhannya berislam saja, tidak beriman. Hak Tuhan naknya beriman. Belum pada iman tu Islam dulu. Tapi kita ni sakut sekat Islam, tak naik pada sampai ke peringkat bumi. Mu kena beriman dengan Allah dan Rasul. Allah beriman dengan Allah yakin. Tadilah yakin Tuhan ni ada, Maha Kuasa. Kita ni makhluk. Makhluk ni istilah agama. Dalam sains tak ada makhluk. Khaliq pencipta, makhluk kena cipta. Kita ni dalam kajian agama kita panggil makhluk. Benda kena buat. Tidak dari sendiri dia. Bukan mak kita buat, bukan doktor buat, bukan tok bidan buat. Allah Taala buat. Dia letak mata kita sini. Apa kata kali letak mata tapak kaki? Kita nak buat. Telinga duduk sini, kalau di telinga duduk di belakang, kita nak buat. Kalau ada seorang telinga duduk di belakang, gaya-gaya kat mana? Persik main tuan. Tapi Tuhan atur buat tu. Dia peliknya doktor royak. Bila kita melakukan persetubuhan, air mani kita, dia panggil apa ni? Air mani ni. Apa namanya? Air mani berjuta-juta. Benda ni sepuluh anak bodoh. Kalau kita perhati dalam gambar-gambar buku doktor, sepuluh anak bodoh. Kepala psycho. Semua anak bodoh ni, berjuta-juta ni apa berlaku? Kering berlaku. Kok jadi orangnya psycho anak bodoh. Berenang masuk. Kedik masuk melalui satu saluran tertentu. Saluran dia panggil qanat palu. Waktu hamba duduk di asal tahun akhir, guru hamba tu bukan doktor. Dia kata kita saluran kita, apa mani kita ni bertemu dengan telur. Apa doktor panggil abun ke apa? Telur perempuan ni melalui satu saluran. Orang doktor yang berjumpa saluran nama dia palu. Arab panggil palu. Untuk nak abadikan nama dia panggil qanatu palu. Saluran palu. Masuk je sekonnya, atas sekon ni lah perangai kita nenek menurun pakan. Putih hitam rupa menurun pakan. Gampang lagi perang suara, mukong, jalan, rinjuk, apa semua. Mekut tu guru hamba tu syarah hamba tu. Dia kata 7 keturunan ni. 7 keturunan telah dikaji bahawa anak kita ni boleh menurun untuk yang 7 hari tu lagi. Yang 7, yang kena, yang kelima, yang keempat sekali. Ini besaran Allah. Dia tak dapat orang nak kerti bagaimana satu sekor qanat palu, dia tak dapat lihat dengan mata, kena tengok dengan mijhar, mikroskop nah. Boleh yang tunggu. Mata kita duduk sini, kaki semua kerja benda sekor ni. Ini yang banyak doktor-doktor yang insaf terima Islam kerana Muhammad ni buaya benda orang lain di bawah reti, dia buaya 1400 tahun gitu lagi. Mana boleh ketika tu sekolah mendengar tak ada, dia mesti jauh sekali makmal ke apa tak ada. Tapi Nabi Muhammad boleh royak ada benda akan berlaku, benda hak berlaku 1400 tahun itu. Lah ni bawa ahli sains ke apa baru tahu. Kalau tidak kerana Nabi dia tahu memang. Ini dia. Kalau supaya kamu beriman Allah wa tu'azziru, lain pada mu beriman, mu kena wisokong dengan siapa kuat. Mu kena sokong Islam, sokong Allah, sokong Rasul.
jangan sokong galai. Wa tu'azzir wa tuwaqqiru, mu kena hormat Allah dan Rasul, mu kena membesar. Kita kena agungkan, kita panggil memperkasakan Islam, dan kita panggil memperkasakan Islam, memperkasakan iman. Jadi lain pada kita beriman kena bersokongnya. Sebab itulah bila punya orang Allah Akbar, mulut kena kata Allah Akbar. Bila bunyi orang dia kata azan ni bukan pandai-pandai Nabi, bukan pandai-pandai manusia untuk bela, tapi mai daripada Rasulullah SAW. Maka Allah Akbar ni hak laun ni kata beliau, maka kita mungkin sokong, kena kata Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Ajar anak-anak kecil jawab abang, jawab mek, jawab jawab berapa. Tu bila kata asyhadu an la ilaha, kena kata asyhadu an la ilaha. Tu bila kata hayya 'alas salat, kena kata la haula wala quwwata illa billah. Mai pakat sembahyang. Tu bila ajak mai pakat sembahyang. Takkanlah kita kata mai pakat sembahyang. Alih dia ajak sembahyang, kita kata mai pakat sembahyang. Dah kena kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kecuali Allah. Mana tenaga yang ada pada aku ni, rang yang ada pada aku ni kena pergi sembahyang. Kenapa? Rang yang ada ni mari pada Allah. Mata aku cerah ni kerana Allah, kena pergi sembahyang. Gunakan mata aku tengok jalan raya, guna telinga aku di atas jalan raya, jangan ada kereta berapa, kena guna tangan aku pegang steering berapa. Sebanyak mana tenaga yang ada pada aku boleh melakuk, boleh menengok, boleh mendengar, ni semua bagi pada Allah. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Bila mari pada Allah, kita pergunakan segala-gala tenaga ni untuk Allah. Allah minta satu sembahyang apa kaki belakang. Itu dengan apa? Bila kita baca tahiyat, asyhadu an la ilaha, ni congek tangan. Mulut kata la ilaha illallah, tangan kena congek kata. Tanda tuhasa. Mulut kata asyhadu an la ilaha, tangan kena takap. Tanda kerjasama di atas mulut dengan anggota. Nabi kita juga ni, oh kata Allah Akbar, kita kata Allah Akbar. Kita kata Islam, sorok Islam. Ekonomi Islam, betul kita Islam. Jangan sebut kata Islam, subhanallah, subhanallah, boleh 20 lagi berat. Jaga melek ada perhati. Tak kena dua Islam. Dia mau kata subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Islam daripada Allah, maha suci itulah. Islam daripada Allah, ia suci daripada segala naqais, segala sifat kurang. Apa yang tinggal Islam ambil benda lain? Kemudian wa tusabbihu, kamu tasbih ke dia. Kata subhanallah ni kena kata bukratan wa asila, pagi petang. Tidak lepas maya jeda. Kita lepas maya sebut subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Bukratan wa asila, pagi petang. Lepas tu balas subhanallah, subhanallah. Jauh tak biasa. Kata ben buat juga kata tak bamai dua ni. Jangan begitu pula. Tidak kata biar dia motor nak royak. Dok kita pakat raju. Ni orang Kelantan pelik juga. Orang kata tunjuk lepas dia kata lepas. Jadi dia jahit okey. Orang tunjuk lepas sikit marah dah. Tidak kata pakat sokong dia. Ini satu budaya yang tak patut berlaku di kalangan kita orang Islam. Kemudian innal ladzina yubayyi'unaka bukratan wa asila, pagi petang manusia malam, pagi petang 24 jam. 24 jam kita kena sokong, kena tauqir, hormat Islam, kena tu'azziru, kena apa namanya, agungkan Islam, kena tu'min, kena beriman. Pagi petang siang malam, walau bermacam masalah, bermacam angkara sekalipun, kamu mesti tu'minu, mesti tu'azziru, mesti tuwaqqiru, mesti tusabbihu. Ini tanggungjawab yang kena oleh Allah atas kita manusia. Nilai mana setara mana kita manusia nak lawan apa kata Tuhan. Kita Allah Ta'ala minta kita hormat pada Islam, sokong Islam, kita ketepikan Islam. Nilai setara mana kita. Kemudian innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang yang bermubai'ah denganmu Muhammad, sumpah bermubai'ah dengan aku. Jadi bila Nabi kita duduk Hudaybiyah, ada gerakan apa kita panggil provokasi. Ada puak-puak Hudaybiyah ni, kafir ni, lempar nak batu kepada puak-puak Islam, lempar nak batu, lempar kayu, lacar, lembing, pasukan. Ini orang panggil provok kita panggil untuk buat gapo, naik nak sunau maru, menyebabkan Nabi kita walaupun dia sebut kita tak lagi, tapi Nabi terpaksa ambil tindakan agresif sikit. Itu membayar. Mai pekat Jabal Salam belaka bahawa kita kesiduk semati. Itu membayar. Lebih lagi mari berita daripada Mekah, Sina Usman kena bunuh radhiyallahu anhu. Sina Usman Nabi kita kirim ke Mekah untuk boleh buat Mekah. Kerana Sina Usman orang Mekah, banyak sahabat, banyak kapal kirim, tahu-tahu lama sikit
Orang tu tawar ke Uthman, Uthman masuk Mekah boleh tawar. Nabi kata Uthman kata aku tidak akan tawar lagi Muhammad Allah tidak tawar. Maka lama duduk sikit Mekah. Nyebabkan timur berita Uthman kena bunuh. Bila berita siapa ke Nabi campur dengan hak perobok tadi, lepas batu lepas berapa ke atas sahabat-sahabat Nabi kita buat satu tindakan sikit, iaitu membayar sehidup semati. Semua pakat membayar belakang. Jadi naik semangat sikit membayar belakang. Tengah-tengah begitu tak betul berita Nabi Ismail kena bunuh, tak betul. Nabi Ismail balik barulah bagaimana Allah Ta'ala kata orang yang berjabat salam dengan hidup semati ni bukan sekatmu ya Muhammad, sebenarnya dia membayar dengan aku. Oleh itu mana-mana orang yang kita panggil orang yang nakal tidak hormat pada ini, maka dia tak hormat diri sendiri. Wa man awfa bima a'adahu Allah fa sayati ajrun azim. Dia mana-mana orang sempurnakan membayar ini, maka Allah akan beri pahala besar. Pahala ajaran pahala hanya dalam agama, dan nasionalis tak ada pahala, dan nasionalis dalam kebangsaan tak ada orang panggil pahala, dalam demokrasi tak ada pahala, dalam komunis tak ada pahala, dalam sosial tak ada pahala. Yang pahala ni hanya boleh ada dalam Islam. Bila kita buat perkara Tuhan kena belah mana susah pun tak apa, kita akan diimbuh dengan pahala. Pahala ni Amos sebut sama dah, duit currency, duit luar, foreign currency. Pahala ni kalau kita nak pergi ke Mekah tak laku duit kita, laku duit Saudi. Kita nak pergi Amerika tak laku duit kita, laku duit Amerika. Kita nak pergi Singapura tak laku duit Malaysia, laku duit Singapura. Orang Singapura mari sini tak laku duit Singapura, laku Malaysia. Kita nak masuk kubur tak laku belakang. Dolar Amerika tak laku, ringgit Malaysia tak laku, rumah Joko tak laku, lakunya pahala. Jadi kita mikir sampai situ Islam aja. Mau jangan fikir mau hidup atas dunia aja. Mau kena cari, mau kena ingat, mau akan mati. Dia mati bukan mati repuk dak, mau hidup cara dalam kubur. Mau nak makan dalam kubur, nak minum kubur, cara dalam kubur. Pakai sebab sebut sama. Kita kadang-kadang kita mimpi makan, mimpi bini, mimpi menikah anak raja lah, mimpi berapa. Kenyang ceri, kenyang apa? Kenyang cara dalam mimpi. Bangun dapat kepong tak apa lah. Tapi kita makan, minum, kecek, bunga, berlari dalam mimpi. Kita dalam perutmu kita tengok. Dalam perutmu kita berlepah, kita berapa boleh jadi kita menangis dalam perutmu. Tapi cara perutmu 9 bulan kita hidup. Makan sehari, makan sebar, makan sehari, makan besar. Tapi dalam perutmu. Kalau masuk balik lon, mati kita. Akhirat kita juga. Masuk kubur, walaupun sebut mati, tapi kita bukan mati 100%. Roh kita tak mati. Roh kita nak makan, nak minum. Nak makan lagu mana? Melalui pahala. Seluk poket cari pahala, barulah roh kita boleh makan. Sebab tu timbul azab kubur, nikmat kubur. Azab kubur, azab lagu mana kalau orang mati. Tentulah kita mati tubuhnya, roh tak mati. Roh ni lah akan menerima nikmat kubur dan menerima azab kubur.